Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari pada anak-anak murid yang cikgu sayang. Okey, untuk kamu yang baru kenal cikgu, jadi nama cikgu Muhammad Afdal Biasan dan kamu semua boleh panggil cikgu, Cikgu Afdal. Jadi cikgu akan ah, sambung kelas kamu bermula daripada hari ini sehinggalah hari yang akan diberitahu kemudian. Jadi untuk video cikgu yang pertama ini, okey, cikgu akan menerangkan jenis data. Okey, kita akan ulang kaji. Ulang kaji sebab cikgu tahu ada sebahagian dari kamu tidak tahu jenis-jenis data dan cara penggunaannya. Okey, sebelum itu, sesiapa yang belum menginstall ataupun kata kita install Python, jadi kamu semua boleh install Python. Jadi jika kamu tak tahu cara install, boleh PM direct pada cikgu. Dan kemudian kamu semua untuk yang tiada laptop, kamu semua boleh download Py.3 dalam Google Play Store. Jadi Py.3 ni dia lebih pada untuk Python juga, tapi dia dia hilang ada function-function yang penting. Jadi tapi dia masih boleh digunakan untuk kamu belajar secara ringkas cara nak menggunakan tata-tata sintek yang cikgu akan beri lepas ni. Okey. Jadi untuk kali ini, untuk video ni, cikgu akan lebih menerang kepada jenis data kepada kamu. Jadi ada 5 jenis data yang kamu akan gunakan, iaitu integer, int, rentetan string, str, double ni ada dua, sama ada double sendiri ataupun float, aksara, karakter, char. Tapi dipendekkan dia jadi char. Sebenarnya maksud char ni adalah karakter, tapi dipendekkan sebab panjang. Jadi dia sebut char saja. Dan boolean expression ni dia lebih pada kebanyakan function simbol-simbol yang kamu boleh gunakan seperti sama dengan, apa maksud sama dengan, apa maksudnya kalau kita gunakan simbol yang di ke tepi tu, apa maksud dia, lebih kurang sama dengan, dan apa maksud dia lebih kepada dan juga kalau dia simbol dua sama dengan tu apa maksudnya. Jadi cikgu akan menerangkan maksud tu. Jadi kita akan mulakan dengan data yang pertama, jenis data yang pertama iaitu integer. Jadi cikgu akan zoom sini. Baik. Ini. Jadi untuk data ni, ini muka surat 88 lah. Untuk yang siapa yang belum buka lagi, untuk muka surat 88 dan 89. Jadi untuk jenis data integer ni, dia adalah nombor titik perpuluhan. Nombor bulat tanpa titik perpuluhan. Ini maksudnya. Jadi maksudnya dah nombor bulat tu jangan sesekali ada titik perpuluhan. Dan apakah sintek yang digunakan? Sintek yang digunakan adalah int. Ini adalah cara kita nak bagi tahu, kita dah gunakan integer iaitu int. Okey, ini adalah contoh dia. Contoh int 10. Jadi kita akan dapat result 10. Okey, cikgu akan gunakan dalam Python. Ni. Baik. Untuk int ni, kamu semua nampak int ni? Jadi sebagai contoh, cikgu letak int 10. Cikgu letak pemboleh ubah a sama dengan int 10. Jadi untuk kamu nak display nanti, kamu tekan print, kamu type print dan kamu letak apa pemboleh ubah yang kamu nak display. Sebagai contoh, cikgu saja letak A sini. Jadi cikgu run modul. Okey. Jadi di sini akan keluar jawapan dia adalah 10. Ini adalah untuk tadi int 10. Jadi int ni kita hanya boleh guna untuk nombor yang bulat. Okey, sebagai contoh kalau cikgu letak A, apa yang akan jadi? int A tapi
int tapi dia ke dalam ni character. Jadi apabila cikgu run module, okey, dia akan keluar dia akan keluar syntax. Syntax error. Syntax error maksudnya kita dah gunakan value untuk syntax yang salah. Ni. Sepatutnya syntax ni, integer ni kita gunakan untuk nombor bulat, tapi digunakan untuk character. Jadi dia tak boleh. Jadi kita hanya gunakan syntax ini untuk nombor bulat saja, nombor ni. Kalau letak nombor puluhan, dapat tak? Okey, kita cuba. Pun dapat, tapi the result nanti dia akan tetap juga keluar nombor 10. Sebab apa? Sebab ini kita gunakan int. Result dia pun akan keluar int. Sebab itulah dia hanya keluar nombor bulat tanpa perpuluhan. Jadi, cikgu teruskan. Ini kamu sudah nampak tadi. Okey, cikgu teruskan untuk yang seterusnya. Untuk yang seterusnya, baik, kita nak guna integer ni sebenarnya untuk kita nak buat matematik. Matematik. Tapi dia kurang tepat. Sebab apa? Kalaulah melibatkan nombor perpuluhan, jadi dia tak tepat. Jadi kita akan gunakan double ni. Tapi tak apa. Lepas ni cikgu akan terangkan double. Seterusnya kita akan teruskan dengan string. Baik, untuk string ni lebih kepada gabungan huruf dan nombor. Jadi dia sebenarnya digunakan untuk kita nak, contoh macam kita nak buat satu penyataan, satu ayat yang melibatkan ada karakter dengan ada nombor. Jadi kita boleh gunakan string. Jadi string ni walaupun kita letak dia nombor, tapi kita tak dapat guna untuk mengira. Sebab kalau untuk membuat pengiraan, kita hanya gunakan integer dan double. Okey. Tengok sini. Syntax untuk string, cara kita letak, kita nak bagi tahu itu adalah string, cara kita letak adalah str dan string. Jadi str ni kita gunakan dalam Python, dan string kita gunakan untuk C++ ataupun C++. Ini adalah contoh dia. Okey, cikgu tunjukkan dalam Python. Baik, di sini. Okey, cikgu padamkan ni dulu. Cikgu padamkan ni sebab kita dah kamu semua dah belajar ni tadi. Cikgu letak ni contoh dia 10 je lah. Baik, untuk string. Cikgu letak pemboleh ubah B pula. Ini cikgu jadikan pemboleh ubah B. Lepas tu sama dengan bermaksud B ni sama dengan apa yang cikgu akan jelaskan lepas ni. B sama dengan str, pastikan buat kurungan. Kurungan macam ni. Buka kurungan, tutup kurungan. Jadi apa value kita letak dalam ni, dalam kurungan ni. Contoh cikgu letak untuk string kamu kena letak ni. Untuk string kamu kena letak double yang koma yang di atas lah. Cikgu lupa dah nak sebut apa. Jadi kamu kena letak ni koma 2 ni. Jadi dalam tu kamu letaklah. Contoh cikgu letak hai, selamat pagi semua. Jadi ini hai, selamat pagi semua. Ini cikgu dah letakkan. Jadi cikgu akan print ke dia. Print cikgu akan letak apa yang cikgu nak print. Cikgu print B. Jadi ini output yang cikgu nak display nanti. Jadi apabila cikgu tekan run module, okey, dia akan keluar. Hai, selamat pagi. Ini adalah output dia. Okey, untuk nampak lagi jelas cikgu akan letak macam ni. Print, cikgu letak, okey. Kurungan. Okey, cikgu letak kurungan. Ini ialah
keputusan. Keputusan, cikgu letak nota pinggir. Lepas tu dia akan display B. Maksud ini adalah, maksud print, cikgu print apa yang cikgu tulis ni, dan juga pastikan meletak koma, dan juga untuk pemboleh ubah ni. Jadi cikgu print dua benda. Satu, yang penyataan ni, dan satu lagi pemboleh ubah B ni. Pastikan letak koma untuk memisahkan. Kalau tak letak nanti dia akan keluar sintek. Jadi tak boleh. Kamu kena letak koma. Jadi ini kamu akan run modul tu, jangan keluar. Ini adalah keputusan. Tengok, ini adalah penyataan tadi dan ini adalah pemboleh ubah. Hai, selamat pagi semua. Jadi ini adalah untuk kegunaan untuk string. Cikgu padam lagi. Quit. Lepas tu kurungan. Cikgu akan clearkan data. Baik. Jika kamu letak untuk string ni, kamu boleh letak juga 1, 2, 3, 4, 5. Kamu boleh letak huruf. Kamu boleh letak nombor. Salah. Cikgu. Kamu boleh letak nombor. Jadi kamu save dan kamu run modul. Dan keluar, hai semua. Selamat pagi semua. Jadi akan keluar juga nombor. Jadi ini adalah untuk string. String ni kamu boleh guna untuk keluarkan nombor, huruf dan nombor. Baik. Untuk yang seterusnya. Untuk double. Ya, double. Double ini kamu boleh gunakan untuk nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Jadi jika kamu ada nombor yang mempunyai titik puluhan, contohnya macam berat kamu 45.6. Jadi kamu kena guna double ataupun float. Jadi apa kegunaan double float ni? Dia adalah untuk menyelesaikan masalah matematik yang digunakan bersama operator matematik. Okey, sebagai contoh. Cikgu beri contoh supaya kamu boleh nampak sendiri. Dalam ini, sekejap. Cikgu akan clear data sekejap. Okay. Baik, untuk float ni. Sebagai contoh, cikgu letak pemboleh ubah C sama dengan float 1. Contoh tak cikgu letak 7.3 lah, 7.3. So, cikgu dah terang sini, C, pemboleh ubah C bersamaan dengan float. Float ni adalah untuk nombor yang ada perpuluhan. Dan dalam ni adalah value dia. Kalau cikgu nak sangka sini, sintek dalam ni adalah value. Value. Ni sintek, dalam dia adalah value. Jadi macam ni, sintek dia adalah float, dalam dia value dia adalah 7.3. Jadi untuk keputusan pula, cikgu letak print. Print ni kamu nak display keputusan. Print. Kamu letak, cikgu letak penyataan lah untuk senang kamu nak tengok. Ini merupakan keputusan float. Kamu letak lagi koma. Pastikan letak koma untuk memisahkan dan letak pemboleh ubah C. Baik. Selepas itu kamu tekan run modul. Di sini akan keluar. Kamu tengok ni. Ini merupakan keputusan float 7.3. Jadi dia display float 7.3 ini. Nampak ni? Baik. Jika kamu jika guna yang lain, macam mana? Sebagai contoh, cikgu letakkan nombor 10 je. Dekat 11. Float 11. Jadi, apabila cikgu run modul, dia akan keluar. Ini adalah keputusan float 11. Sebab dia adalah float, jadi dia akan buat satu tempat perpuluhan.
Dia akan keluar 11.0. Jadi kalau kita guna double, macam mana cikgu? Macam ni. Kalau kita gunakan double pula, double, ni double lah, cikgu gunakan double, tak dapat. Sebab apa? Sebab double ni digunakan dalam untuk C++ dan C. Jadi untuk Python, kamu gunakan float. Sebab kalau cikgu letak double ni, cikgu letak double, kamu gunakan float double dalam untuk Python, dia akan keluar double is not defined. Jadi tak ada pun sintek double dalam Python. Ingat, dalam Python tak ada gunakan sintek untuk double. Yang hanya menggunakan sintek double adalah C++ dan C. Ingat tu semua. So, untuk yang seterusnya, karakter. Ini adalah untuk karakter ni merupakan yang terdiri daripada abjad, digit, simbol termasuk ruang kosong dan space. Tapi cikgu biasanya kalau karakter ni lebih kepada abjad lah sebenarnya. Tapi dalam Python, kamu tak ada gunakan karakter. Yang hanya gunakan karakter adalah untuk dalam C++ dan C. Cikgu tak nak terangkan lebih sebab kita akan lebih menggunakan Python dalam pembelajaran ini. So, bila kamu gunakan karakter, sama juga karakter, define karakter, char huruf 1 bersama dengan A. Jadi kalau kamu printf adalah untuk C++. Printf dia akan keluar juga karakter A. Tak masalah. Ini adalah untuk karakter. Jadi kamu kena ingat karakter ni kamu gunakan dalam C++ ataupun C. Dia dua language yang berbeza, dua bahasa pengacaraan yang berbeza. Jadi untuk boolean, teruslah untuk boolean. Jadi untuk boolean pula, dia adalah terdiri daripada dua nilai, iaitu true dan false. Ini adalah kalau kita nak gunakan sama ada dalam Python lah. Kalau kita guna Python, kita boleh tunjuk sama ada betul ataupun salah untuk satu simbol satu nilai tu. Sebagai contoh, cikgu beri contoh. Boolean. Sekejap. Boolean. Baik, Boolean. Cikgu letak ni Boolean. Kamu letak Boolean. Cikgu letak macam mana? Cikgu letak. Sebenarnya kalau kamu nyatakan A sama dengan B, sama dengan 1, ini pun dah menunjukkan dia adalah Boolean. Ni. A sama dengan integer. Ini pun dah menunjukkan dia Boolean sebab dia menunjukkan dua nilai. Maksudnya ini nilai A, pemboleh ubah A, dia sama dengan integer 1. Jadi kalau kita contoh cikgu nak dalam modul dulu. Dalam modul. Tak apa kita gunakan, kita abaikan yang atas. Cikgu tetapkan A sama dengan 1. Ini dah simpan ni, dah simpan dalam Python. A sama dengan 1. Jadi cikgu letak B sama dengan 2. Jadi cikgu buat perbandingan, perbezaan menggunakan boolean. A lebih besar. Ini lebih besar, simbol lebih besar. Kalau macam ni, kurang. Kurang. Kalau besar ataupun ini, besar ataupun sama dengan. Ini kurang ataupun sama dengan. Contohnya kalau cikgu letak, ini besar daripada B. Adakah A ni lebih besar daripada B? Kalau kita tekan, dia adalah salah. Sebab apa? Sebab A ni 1, B ni 2. Mana tak mungkin kan 1 ni lebih besar daripada 2. Tak mungkin. Jadi kalau dia A kurang
daripada B. Betul ke tak? Jadi kita enter, tekan betul. Sebab apa? Sebab A ni dia 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 kurang daripada B. Sebab A ni 1, B ni 2. Yang seterusnya, A sama dengan B. Kita betul ke A ni sama dengan B? Jawapannya adalah salah sebab tak mungkin kan 1 ni bersama dengan 2. Tak mungkin. Jadi A ni sama dengan B. Jadi dia adalah salah. Salah. Apa beza cikgu? Sama dengan ni dengan sama ni. Jadi jika kamu nak tahu beza sama dengan 1 dengan sama dengan 2 ni, kita nak bagi tahu, okey, contohnya B sama dengan 3. Jadi dia adalah betul sebab B sama dengan 3. Jadi kalau kamu nak cakap B sama dengan 4, adakah betul? Jadi salah sebab tadi kita dah katakan B sama dengan 3. Kalau B sama dengan 4 lagi, kamu akan dapat jawapan salah. Melainkan kamu letak B sama dengan 3. Kamu akan dapat jawapan betul. Kamu tengok ni. Jadi itu sikit video, sikitlah cikgu akan mungkin makan masa 15 minit kamu semua. Video untuk kamu tengok dan kamu semua kena hadam dan kena belajar sendiri. Jadi untuk ini cikgu nak bagi yang ada Python, kamu semua boleh rujuk dan buat apa yang cikgu tunjukkan dalam video. Untuk yang tak ada laptop, jadi kamu semua kena download PyDroid. PyDroid. Sekejap cikgu cek dulu PyDroid. PyDroid 3. PyDroid 3. Yep. Image dia. Dia image macam ni. Kalau dalam Google Play Store, dia macam ni. PyDroid 3. Jadi kamu boleh gunakan PyDroid ni untuk buat apa yang cikgu buat tadi. Tapi untuk dalam case Boolean tadi, kamu tak boleh menggunakan PyDroid. Tapi untuk menyemak yang ni tadi, cikgu buka HTML pula. Untuk menyemak menggunakan ni, coding ni, kamu dapat menggunakan PyDroid. Untuk Boolean, kamu tak dapat gunakan. Jadi, cikgu harap kamu faham. Jika kamu ada yang tak faham, bolehlah kamu rujuk pada cikgu, tanya pada cikgu sendiri. Jadi, ini video kamu kena tengok dan kamu kena hadam. Jadi, apa yang dalam video ni kamu dah belajar, apa yang kamu boleh belajar dalam video ni adalah penggunaan 5 sintek, iaitu jenis data, iaitu integer. Yang kedua adalah string. Yang ketiga adalah double. Yang keempat adalah character. Character ni kamu gunakan dalam C++, C ataupun C++. Dan yang keempat adalah Boolean. Jadi itu saja untuk video cikgu yang pertama ini. Jadi lepas ni kamu semua kena ikut apa agenda yang cikgu akan tulis. Jadi sila follow agenda yang cikgu tulis di grup kamu. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.